Dia derma, betul tak? Tapi orang menyalahgunakan duit tu. Betul kan? Okey. Ini boleh buka dalam kitab karangan Syekh Zakaria Kandahlawi. Nama dia Fadilat Sadaqah. Syekh Zakaria Kandahlawi ada mengarang kitab Fadilat Sadaqah, dua jilid. Jilid akhir ada termasuk dalam dia kisah-kisah tauladan. Cuba tengok kisah-kisah dalam tu. Adalah nombor-nombor dia. Tak ingat pula saya nombor berapa. Suatu hari ada seorang lelaki. Dia berkata macam ni lah, ada orang kata apa ni, orang tanya soalan, lepas tu jawab kisah yang ulama-ulama cerita. Kena ingat, kita hari ni kita hidup, kisah tauladan mana yang dekat Malaysia yang kita tak dengar? Mak Jenin, Pak Pandir, apa lagi? Yang terjun dengan labu, siapa dia? Si Luncai terjun dengan labu. Lagi tu apa, Malim lebar daun, Malim Kundang, betul tak? Semua tu hikayat rakyat yang memberi pengajaran pada kita. Dia bukan hadis sahih atau apa, tapi dia cerita yang ada kebaikan. Dalam Islam kita ada satu benda, hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ini adalah barang orang mukmin yang tercicir. Kat mana sahaja dia ada, Nabi suruh pergi ambil hikmah tadi tu. Walaupun dalam cerita leman lebar daun, Malim Kundang, hikayat Merung Mahawangsa dan sebagainya, mana ada hikmah, ada kebijaksanaan, ada kecerdikan, ambil. Yang tu orang Islam punya. Hatta sama juga cerita iman, betul? Jadi kalau semua cerita tu kita boleh menerima sebagai pengajaran, cerita daripada ulama, al-ulama warasatul anbiya, lagi layak kita dengar. Itu jawapan dia. Boleh dapat al-ulama warasatul anbiya. Jadi Syekh Zakaria Kandahlawi cerita pada kita. Syekh Zakaria kata suatu hari ada seorang lelaki. Dia berkata waktu pagi, dia kata apa? Saya berazam esok seawal-awal pagi saya akan mendermakan harta saya. Dia nak bagi zakat lah, dia kata macam tu. Okey, nanti dulu. Kenapa dia terdetik untuk buat benda macam tu? Sebab dalam satu hadis Nabi au kama qala, Nabi kata setiap kali terbitnya matahari, maka akan ada dua orang malaikat timbul. Dua orang malaikat, mana menjelma dua orang malaikat di ufuk dunia. Malaikat ini, seorang ni akan kata, ya Allah, luaskanlah rezeki orang yang bersedekah hari ini. Kemudian malaikat seorang lagi pula dia kata, ya Allah, sempitkan rezeki orang yang tak bersedekah hari ini ataupun yang kedekut. Okey, itu doa dua malaikat. Pesanan, rebutlah peluang bagi sedekah hari-hari. Make sure setiap hari kita akan bagi sedekah. Make sure setiap hari sebelum tengah hari cuba try usaha bagi sedekah juga, supaya kita dapat doa malaikat tadi. Okey, clear. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kawan yang tadi tu dia kata apa? Aku esok-esok pagi bangun-bangun tidur, aku terus nak bagi zakat dekat orang yang layak. Orang pertama yang aku jumpa dekat masjid, aku nak bagi. Jadi bila dia bangun pagi, dia nak pergi sembahyang kat masjid, dia nampak ada seorang lelaki. Dia bagi, kata ini zakat aku kerana Allah Ta'ala, terimalah. Maka lelaki tu terima. Diringkaskan cerita, sebelum sampai petang, maknanya katalah sebelum pukul 5 tu, orang kampung semua dah bising dah. Apa dia berbising? Dia berkata, apalah, tadi pagi ada orang pergi bagi duit dekat pencuri. Budak tu dalam kampung ni orang kenal sebagai pencuri. Yang dia pergi bagi kat pencuri buat apa? Nampak tak? Bagi duit zakat tapi dapat kat penyangga. Boleh faham? Allah, dia tahulah bukan orang lain, dialah orang itu. Maka balik rumah dia doa, ya Allah, aku nak bagi zakat, aku tak tahu pun kata dia pencuri, terimalah zakat aku ya Allah. Esok pagi aku berazam, aku bangun pagi, seawal pagi, siapa yang aku jumpa, aku akan bagi zakat dulu. Esok dia tak cari budak lelaki, dia jumpa seorang perempuan, dia bagi zakat. Dia kata ini zakat aku kerana Allah Ta'ala, terimalah. Maka kawan perempuan tu pun terima. Diringkaskan cerita, belum sampai petang, semua satu kampung dah bising pula. Apa dia berkata? Dia berkata, apalah orang kampung ni, ada seorang tu pagi tak sat, siapa dia pergi bagi duit dekat penzina. Lah, rupanya perempuan tu pelacur. Perempuan tu pelacur. Lah di balik dia kata, Allah, tak ada orang lain dah, akulah yang bagi kat pelacur tu. Mana aku tahu kata dia pelacur, aku nak bagi zakat. Ya Allah, dia kata macam tu. Esok pagi ya Allah, aku akan bagi lagi sekali juga zakat. Maka yang tadi dia kata, ya Allah, terimalah. Okey, esok hari yang ketiga, dia bangun pagi. Kali ni dia tak bagi dekat budak, dia tak bagi dekat orang perempuan, dia bagi dekat seorang lelaki yang nampak
mungkin nampak bukan macam gaya pencuri lah. Dia pun bagi. Bila dia bagi, diringkaskan cerita belum sampai petang. Kata Syekh Zakaria Kandahlawi hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fi daraini amin. Kata Syekh Zakaria, bising satu kampung. Apa dia? Apalah ini orang pagi tadi ada orang bagi zakat dekat orang kaya. Allah, orang kaya pula. Jadi dia pun balik, dia kata tak ada orang lain dah yang bagi zakat waktu pagi tadi. Akulah orang dia, ya Allah. Aku nak bagi zakat, ya Allah. Tapi kenapa dapat kat orang-orang yang salah ni? Aku hanya boleh doa padamu, ya Allah, terimalah amalan aku. Okey, sekejap, titik kita akan jawab soalan tu. Tapi alalan kita sebut, peringat saya sekali lagi, antara 3 amalan para Nabi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Boleh 3 amalan para Nabi yang ada dalam Al-Quran. Kita akan cerita balik. Okey, patah balik. Bila dia doa macam tu, dia tidur. Selepas hari yang ketiga dia tidur, malam tu Allah Ta'ala memberikan mimpi kepada beliau. Ingat, untuk orang ahli sunnah wal jamaah, kita mimpi orang soleh itu adalah petanda. Itu kita kena pegang. Mimpi ni macam mak kita, ayah kita, tok wan kita, dia ada mimpi. Mimpi selepas dia sembahyang malam dan sebagainya, dia ada mimpi. Mimpi-mimpi itu ada petunjuk dan petanda dia. Cuma kita saja tak pandai terjemah mimpi. Disebabkan kita tak pandai terjemah mimpi, jangan menafikan mimpi orang lain. Faham tak? Sebab kita tak pernah mimpi Rasulullah, jangan kita nafikan orang yang mimpi jumpa Rasulullah. Boleh faham Sebab Nabi habaq, mimpi jumpa aku tu boleh. Jadi jangan kita, sebab kita tak pernah mimpi, kita kata hang pembohong. Janganlah macam tu. Dia mimpi jumpa Nabi, kamu tak mimpi, sudahlah. Boleh faham Sebab apa? Mimpi dalam ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang mimpi orang soleh ini adalah salah satu petunjuk. Kita sambung. Lepas tu malam tu dia bermimpi. Kata Syekh Zakaria, mimpi itu memberitahu kepada dia, wahai lelaki ataupun pemuda, Allah menerima zakat kamu. Zakat yang kamu bagi kepada pencuri itu, selama ini dia mencuri disebabkan dia tak ada duit. Disebabkan dia dapat zakat daripada kamu pada hari itu, dia telah berhenti dengan berniat, aku berhenti mencuri hari ini, dan aku akan menggunakan duit yang ada untuk menyarah hidup aku dan menjadi orang lebih baik. Dia berhenti daripada mencuri. Yang kedua, pelacur tu selama ni dia melacur sebab dia tak ada duit. Dengan sebab dia dapat zakat kawan tu yang banyak, dia berhenti melacur dan menjadi perempuan ibadah di masjid. Yang ketiga, orang kaya itu, dia tak pernah bawa keluar zakat. Dengan menerima zakat daripada kawan ni, dia tersedik hati dia bahawa, ya Allah, Allah gambarkan aku seperti orang miskin kerana aku tak pernah mengeluarkan zakat walaupun aku kaya. Bermula daripada dia dapat zakat tu, dia pula yang mengeluarkan zakat yang banyak selepas itu. Jadi poin yang kita nak bagi tahu, kita bila memberikan sedekah ataupun kita memberikan infaq kepada jalan Allah untuk membina madrasah dan sebagainya atas iklan yang orang buat, memadai kita bagi dengan niat yang ikhlas. Sudah cukup. Orang nak buat lari duit dan sebagainya, itu dia dengan Allah, bukan lagi dengan kita. Mak dia kata, habis tu duit saya tu macam mana Ustaz? Allah Ta'ala akan kira pahala dia. Faman ya'mal apa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Siapa buat baik dia akan dapat, siapa buat jahat dia akan dapat. Abang dah bagi derma, abang dapat dah pahala. Dah kira dah. Pandailah Allah janakan pendapatan kita, pahala kita daripada duit tadi. Yang dia buat jahat pun dia akan dapat balasan dia juga. Wallahu a'lam.